Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke program E-Belajar Negeri Melaka. Hari ini tajuk kita ialah Kimia Tingkatan 4, Asid, Base dan Garam pada subtopik Garam, Hablo dan Kegunaan dalam Kehidupan Harian. Bersama guru anda, Cikgu Azlina binti Awang dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Perempuan Melaka. Di akhir subtopik ini, murid-murid dapat menyatakan maksud garam, dapat mencirikan sifat fizik hablogaram dan memberi contoh garam dan kegunaannya dalam kehidupan harian. Dalam subtopik yang lepas, murid-murid telah pun belajar sifat kimia bagi asid. Antaranya ialah asid bertindak balas dengan alkali menghasilkan garam dan air. Asid boleh bertindak balas dengan logam reaktif menghasilkan garam dan gas hidrogen. Asid bertindak balas dengan karbonat logam menghasilkan garam, air dan gas karbon dioksida. Dan asid bertindak balas dengan amonia aqueous sejenis alkali menghasilkan garam amonium. Okey. Kalau kita lihat sini, ada 4 tindak balas asid ni dan semuanya menghasilkan garam. Jadi, subtopik kita pada hari ini ialah fokus kepada garam. Okey, mula-mula kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan garam. Garam ialah sebatian ion yang terbentuk apabila ion hidrogen daripada asid digantikan dengan ion logam atau ion amonium. Sekiranya kita ada asid, contohnya asid nitrik. Asid nitrik. So, apabila ion hidrogen tu digantikan dengan logam lain, kita dapatlah garam nitrat. Sekiranya asid hidroklorik digantikan ion hidrogen diganti dengan ion logam lain, dapatlah ion klorida. Sekiranya melibatkan asid sulfurik, apabila ion hidrogen digantikan dengan ion logam, dia akan menghasilkan garam sulfat. Okey, so itu ialah maksud garam. Okey, biasanya kita lihat garam di rumah tu dalam bentuk serbuk sahaja macam ni kan. Tapi sebenarnya sekiranya dilihat di bawah mikroskop, serbuk macam ni dia ada bentuk geometri yang tertentu. So kita panggil ni ialah hablur, hablur garam. Jadi apakah sifat-sifat bagi hablur garam ni? Okey, kita lihat ciri-ciri hablur garam. Yang pertama mempunyai permukaan yang rata, sisi yang lurus dan bucu yang tajam, mempunyai sudut yang tetap di antara dua permukaan yang bersebelahan, mempunyai bentuk geometri yang tertentu, hablur yang berlainan bentuk, mempunyai bentuk geometri yang berbeza. Hablur yang sama boleh mempunyai saiz yang berbeza tetapi bentuk geometri yang sama. Okey, ni kita lihat aktiviti pertumbuhan hablur. Boleh rujuk buku teks ni, aktiviti 6.1.1. Okey, mula-mula kita sediakan larutan tepu. Ini ialah contoh garam larutan kuprum 2 sulfat. Okey, kuprum 2 sulfat dipanaskan kemudian ditambahkan dengan pepejah kuprum 2 sulfat. Kemudian sejukkan ada benang tu, kalau tengok tu pada pensel tu diikat dengan benang. Dan larutan tepu ni dibiarkan sejuk. Kemudian kita dapati hablur terbentuk pada tali tu, pada benang.
Okey, kita tengok contoh garam dan kegunaannya. Garam walaupun yang biasa kita tahu garam ialah garam yang digunakan sebagai perisa dalam masakan. Itu satu daripadanya. Sangat banyak jenis garam lagi. Okey, antara contohnya ialah amonium nitrat digunakan sebagai baja. Ferrum 2 sulfat sebagai pestiside iaitu racun serangga. Kalsium sulfat digunakan sebagai plaster Paris. Plaster Paris ni yang biasa kita panggil simen untuk orang yang patah kaki, patah tangan tu kan kita kata simen, nak simen kaki. Itu ialah plaster Paris. Plaster Paris ni dibuat daripada kalsium sulfat. Kalium manganat 7 digunakan sebagai antiseptik untuk merawat luka. Natrium klorida, ni ialah garam yang dimakan ni ya, sebagai perisa dalam makanan. Natrium bikarbonat digunakan untuk menaikkan doh, ni yang kita panggil sebut penaik. Natrium benzoat sebagai pengawet dalam sos, biasanya sos cili, sos tomato, sos tiram. Kemudian natrium nitrat juga pengawet, tetapi biasa digunakan untuk mengawet daging yang diproses seperti sausage, daging burger. Okey, sekian saja untuk video pada kali ini. InsyaAllah kita sambung pada subtopik 6.9 pada video yang akan datang. Terima kasih.